Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai ulam, jika engkau benar-benar bertakwa kepada Tuhanmu, sentiasa mengingatinya dan mengesakannya, mengangkat tangan kepadanya, meskipun engkau ditimpakan bala, maka jika engkau tergelak, Allah Ta'ala akan berkata kepadanya, wahai api bala, jangannya kepada kemurkaan mereka. Siapa yang tidak punya adab akan dikutuk oleh makhluk dan khalik. Tiap tindakan yang tiada diiringi dengan adab susila, maka orangnya akan terkutuk. Begitu pula lakunya dengan Allah Ta'ala. Mestilah ada adab sopan santun yang baik bila berhadapan dengan Allah Ta'ala. Hendaklah engkau memperbagusi adab susilamu, tumpukan dirimu kepada akhirat, dan belakangkanlah duniamu. Jangan sekali-kali engkau menunjukkan minatmu yang penuh kepada dunia itu seperti minatnya orang-orang kafir. Sebab mereka memang berminat sekali dengan dunia itu dan sangat-sangat mencintainya, kerana mereka tiada mengetahui tentang berita yang sebenarnya dari hal dunia itu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita tertumpu pada dua perkara. Yang pertama tentang kemuliaan dan kelebihan bertakwa kepada Allah, dan yang kedua berkait dengan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang pertama, ingatan yang berterusan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita benar-benar bertakwa pada Allah, yakni benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melakukan perintah Allah dengan penuh suka, gembira, dan meninggalkan larangan Allah SWT dengan benci perkara yang dilarang tadi, untuk dia meninggalkannya sejauh-jauhnya. Bukan sekadar dia meninggalkan suatu larangan itu kerana perintah Allah supaya meninggalkannya, tetapi dalam dirinya ada benci pada perkara yang dilarang tadi, untuk menjauhkan lagi dia daripadanya. Sebagaimana dia melaksanakan perintah Allah yang Allah suruh dia lakukan, dia merasa suka pada apa yang Allah perintahkan supaya dia menjadi lebih dekat dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian takwa yang sebenar itu ialah sentiasa mengingati Allah. Itu dalam setiap tempat ingat Allah, yakni dengan sentiasa melazimi zikir. Bila Syekh Abdul Qadir ingatkan kita, pertama, benar-benar bertakwa pada Allah. Dengan cara apa? Perintah dan larangan. Biar dalam diri kita, dalam ilmu kita, sentiasa tahu mana perintah, mana larangan. Jangan ada benda kita tak tahu. Ni saya tak tahu Tuhan suruh ke Tuhan larang. Tak tahu. Dalam diri kita, kita mesti tahu. Kerana itu kata ulama', belajarlah sampai kamu tahu mana perintah, mana larangan. Ketika mana kamu sudah tahu mana perintah dan mana larangan, maka kamu punya keuzuran untuk tidak belajar. Tapi kalau belum tahu mana perintah dan larangan, belum ada keuzuran untuk meninggalkan belajar. Tetapi bagi seorang yang meninggalkan belajar kerana dia dah tahu mana halal dan haramnya, maka dia ada tanggungjawab baru, iaitu mengajar. Artinya ikatan kita dengan ilmu tak habis. Wa imma kita belajar sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Lagi mana kita tak tahu benda tu, kita tak boleh berhenti belajar. Dan bila mana kita sudah merasakan bahawa kita mengetahui mana halal dan haramnya, maka kita bermula tanggungjawab baru, itu mengajar.
Dan kita tidak boleh meninggalkan mengajar sehingga kita yakin semua orang tahu mana halalnya, mana haramnya. Dan kita tahu perkara itu tak akan berlaku, melainkan orang ini sampai mati tanggungjawab supaya dia berada dalam kemuliaan. Dan selepas kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, perkara kedua yang kita perlu buat, kata Syekh Abdul Qadir, ingat Allah Ta'ala dalam semua perkara. Di sini perlu kita iltizam dengan zikir. Daripada kita nak tidur, bangun tidur, makan, minum. Kerana seorang yang bila mana dia setiap pergerakan perbuatan yang disyariatkan dia berdoa, maka dia anggap mengingati Allah. Sebab itu bila kita naik kenderaan, kita pun menyebut nama Allah, berdoa, maka Allah pelihara. Kerana itu bila kita memulakan sesuatu pekerjaan dengan berzikir menyebut nama Allah, sama ada menyebut bismillah atau alhamdulillah, maka dia sentiasa mendapat keberkatan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'u. Mana-mana urusan dunia yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia akan terpotong, hilang keberkatannya. Tapi bila kita menyebut nama Allah atas perbuatan yang kita lakukan, maka Allah berkati apapun yang kita sentuh, apapun yang kita pegang, apapun yang kita buat, sebab ia diikuti dengan ingat Allah. Kerana apa-apa perkara yang menjadikan kita lupa Allah, maka perkara itu dilaknat. Apa-apa perkara yang menjadikan kita ingat Allah, perkara itu diberkat. Maksudnya, kalau saya makan, saya sebut nama Allah, makanan itu diberkati. Kalau saya memulakan satu urusan dengan menyebut nama Allah, maka ia diberkati. Tapi kalau saya tidak menyebut nama Allah pada segala urusan, maka dia akan dilaknati. Nabi SAW menyatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma wala au aliman au muta'alliman. Dunia dengan seisinya dilaknat, melainkan zikir pada Allah, taat pada Allah, belajar agama Allah, mengajar agama Allah. 4 golongan ini tidak akan dilaknat, dunia berada di tangannya. Jadi kalau seorang pegang dunia, dia menyebut nama Allah, dunia itu diberkati. Kita dapat gaji, kita dapat duit, kita dapat keuntungan, kita sebut alhamdulillah, maka ia diberkati. Maka dia tak akan menjadi penyebab kita dilaknat oleh Allah, iaitu penyebab kelalaian kita. Kita dapat anak, kita dapat zuriat, maka kita berzikir dengan Allah, kita sebut alhamdulillah, maka anak ini akan diberkati, menjadi sebab membantu kita mengingati Allah. Kalau kita tidak menyebut nama-nama Allah, mengingatinya dalam setiap dunia yang kita perolehi, yang kita miliki, maka hilang keberkatannya, maka datang laknatnya. Apa itu laknat? Bermula laknat Allah pada setiap perkara dunia bila mana perkara tersebut melupakan kita kepada Allah. Itu laknatnya. Dia melupakan kita. Akhirnya tak tahu mana waktu solat, tak tahu mana waktu patut ibadat, mana waktu patut belajar. Kalau kita dihanyutkan, umpama kita bot tanpa enjin, terus dihanyutkan oleh arus yang deras. Tapi kalau kita diberkati oleh Allah, walau arus tu deras, bot kita ni ada enjin, kita boleh pergi mana kita nak pergi. Kita tak akan ikut arus. Walau arusnya ada, tapi bot kita ada enjin. Bot kita, perahu kita ada pendayung, kita boleh dayung arah lain. Tapi jenis orang yang tidak ingat Allah, dia macam sampah, macam bot tak ada enjin, tak ada pendayung, akhirnya dia buat arus. Kalau arus bawa dia kepada kebinasaan, maka binasalah dia. Kalau arus tak bawa dia kepada kebinasaan, maka penatlah dia, tak tahu nak ke mana. Maka ingat Allah. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, mengesakannya. Maksud mengesakannya, bahawa tiada tawakal kita melainkan pada Allah, tiada bergantung kita melainkan pada Allah, tiada melihat kuasa sesuatu itu melainkan pada Allah. Itu mengesakan. Maka Allah tidak disekutukan dan semua perkara yang bersifat penentuan ataupun bersifat kekuasaan. Ini semua hak Allah. Dan juga kata Syekh Abdul Qadir, sentiasa angkat tangan, yakni doa. Kalau kamu buat 4 perkara ini, takwa, zikir, esakan Allah, angkat tangan berdoa,
nescaya apapun bala yang menimpa kamu, bala itu menjadi nikmat. Seolah-olah Allah berkata, wahai api bala, ini kalau musibah tu dia kena macam umpama api. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Ini api bala. Bukankah api Nabi Allah Ibrahim menjadi sejuk dan nyaman? Maka seumpama itu, kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan berkata, wahai api bala, yakni wahai musibah-musibah yang menimpa, jadilah engkau tenang, dingin dan selamat kepada fulan bin fulan. Dan dalam hidup ni kita memang takut musibah. Takut kita naik kenderaan, takut berlaku itu dan ini. Kita berniaga, takut berlaku itu dan ini. Kita berkebun, takut itu dan ini. Kita dalam perkahwinan pun kita takut itu dan ini. Banyak kebimbangan bersifat musibah yang ada depan kita. Sehingga manusia makin lama berada dalam tekanan-tekanan yang tinggi sebab dia terlalu overthinking. Bila manusia kurang pergantungannya pada Allah, maka cara berfikirnya melampaui sempadan. Kita, tuan-tuan, tak boleh fikir lebih-lebih. Kalau kita fikir lebih-lebih, kita akan tertekan. Umpama kita fikir rezeki kita lagi tahun depan macam mana, padahal kita belum melalui tahun depan. Hatta kita nak fikir rezeki esok macam mana, esok pun kita jangan fikir. Tak apalah, ada lah tu. Kita buka kedai macam biasa, insya-Allah ada rezeki kita. Macam fikir esok macam mana ni, buat esok ni orang kerja atau buat esok orang balik kampung, kedai kita macam mana. Jangan fikiran tu. Kita bila kurang pergantungan pada Allah, maka overthinking tadi menguasai kita. Ketakutan. Dan kita juga mudah ditakutkan oleh orang. Orang kata ni tahun 2020 akan berlaku musibah besar. Kita dah takut dah. Dah tension dah. Tak keluar rumah dah. Nanti akan berlaku benda tu, berlaku benda. Dia ada grup yang suka menakut-nakutkan orang. Kerja dia takutkan orang ni. Ni bulan Ramadan nanti akan berlaku peristiwa besar. Ni bulan ni akan berlaku sekian-sekian. Tentu ini bukan kerja kita. Untuk menakut-nakutkan masa akan datang. Dan ketakutan pula dibina atas asas yang palsu. Dan kita sentiasa dengar orang menakut-nakutkan orang dengan cara ini. Tentu kita diajar untuk takutkan Allah dengan maksud persiapan kita dengan Allah. Apa yang berlaku di hadapan kita tak tahu. Kerana sebagai musibah menjadi nikmat kepada ramai orang. Masaibul aqwam, musibah sebahagian kaum itu merupakan manafi' al-akhirin, manfaat untuk orang lain. Tuan-tuan tengoklah kalau musibah Covid. Sebahagian terkena musibah tapi dia manfaat pada ramai orang lain. Ramai orang kaya sepanjang Covid. Ramai orang berpendapatan tinggi sepanjang Covid. Ya, begitu kaedah musibah. Di musibah satu kaum manfaat kepada bahagian yang lain. Masaibu qaumin atau masaibu aqwam manafi'ul akharin. Musibah sebahagian kaum manfaat pada sebahagian lain. Baik, apa yang disebut Syekh Abdul Qadir, nanti kalau empat perkara ni kita buat, kita takwa sungguh-sungguh, zikir, ingat Allah Ta'ala sungguh-sungguh, mentauhidkan Allah sungguh-sungguh, pergantungan pada Allah dan berdoa pada Allah, apa pun bala yang berlaku dia akan menjadi nyaman, dingin, tenang, manfaat kepada kita sebagaimana api Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya, kalau kita ambil contoh mudah, kita sakit. Sakit ni musibah. Baik demam, baik batuk, baik sakit kaki, baik darah, baik gula kita, baik jantung, ni musibah. Tapi kerana kita melazim perkara ini, dia menjadi nikmat. Atas asbab sakit tadilah kita dapat ingat Allah lebih banyak, kita dapat muhasabah diri, kita makin kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita makin kenal diri kita. Akhirnya kita sembuh dalam keadaan sebagaimana disebut dalam hadis bahawa kalau hamba ku sakit, dia berada dalam dua kebaikan. Wa ima, kalau sekiranya dia hidup, akan ku jadikan dia lebih kuat daripada sebelum itu. Dia ada mana'ah, dia ada imun. Kalau dia sihat, akan ku jadikan dia lebih kuat sebelum itu, daripada sebelum itu. Dan kalau aku matikan dia dengan sakit tadi, aku ampunkan dosa dia dan aku masukkan dalam syurga. Artinya orang beriman, bila mana dia sakit, dia tidak mengeluh, dia tenang, dia bersabar, dia dapat dua kebaikan. Iman, kalau Allah sembuhkan dia, dia akan jadi lebih kuat daripada dulu.
Dulu teruk jantung, masuk hospital, belah sekian-sekian. Lepas tu dia punya baik, gagah, lebih pada orang muda. Tu dapat kahwin lagi. Oh, sihat. Masa dulu tak boleh kahwin, jadi sihat. Dan kalau sekiranya disebut dalam hadis tadi, kalau dia matilah sebab sakit tadi, maka Allah ampunkan dosa dia, dek sabar dia. Dan ini yang disebut sebagai api bala. Yang api bala menjadi satu rahmat kepada orang beriman. Sebab itu orang beriman disebut dalam hadis Nabi SAW banyak. Musibah-musibah ini ialah nikmat kepada orang beriman. Bukan nanti di akhir zaman akan berlaku dukhan. Dukhan, terjemah Melayunya asap, yang memenuhi ruang angkasa. Ya, setengah ulama menyatakan dukhan berlaku pada zaman ketika mana orang-orang Quraisy Mekah yang melakukan permusuhan pada Nabi SAW selepas mereka kalah dalam peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Mereka jadi tak terarah sebab segala usaha mereka buat untuk hancurkan Islam tidak berjaya. Mereka berada dalam kekecewaan. Maka ditambahi dengan kemarau. Dek kemarau yang kuat melanda Mekah, sehingga Mekah dipenuhi seperti asap. Dek wak kepanasan. Maka kata ulama itu dukhan yang pertama. Tapi dukhan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai tanda kiamat, yang disebut dalam hadis, bila mana dia mengenai orang beriman, dia menyebabkan sesama. Dan bila mana dia mengenai orang kafir, dia menyebabkan kematian. Dukhan yang akan melanda di akhir zaman. Kena orang beriman kita sesama je, tak mati. Tapi bila kena orang kafir, dia mati. Maka ini di antara yang kita sebut musibah tadi menjadi manfaat pada orang beriman. Kerana bila berlaku musibah akan nampak siapa yang lebih kuat. Tuan-tuan, kita boleh tengok musibah yang melanda di bumi Syam, Syria, Yaman, di bumi Tunisia, Libya, perang. Hampir kebanyakan negara Islam menjadi atau diporak-perandakan. Kita fikir musibah apa yang menimpa negara Islam? Dan orang kafir mempersendakan negara Islam. Tengok negara kamu, semuanya perang-perang, gaduh-gaduh, bala-bala. Tengok negara kami maju, hebat, kuat. Bagaimana kami nak masuk agama kamu? Tentang mereka sentiasa mempersendakan. Ya, kita melihat macam mana negara Islam satu persatu dibuli dan diuji dengan pemerintah yang zalim, yang kejam, diktator. Yang tegar sikit masuk penjara, yang tegar sikit gantung. Ada negara-negara Islam macam tu. Ketika negara kafir, mereka bebas untuk mengekspresi apa mereka nak cakap. Cakaplah nak cakap apa. Diberi sebagai human right, hak kebebasan bercakap. Maka mereka bercakap untuk hina siapa pun. Dan negara Islam bila kita lihat, musibah macam-macam. Wa iman dengan perang, hancur. Wa iman dengan berselisih pengganti, iaitu berlaku pergulingan kuasa, khususnya negara-negara Islam di Afrika. Lepas guling-guling. Atau negara Islam di Asia Barat yang sentiasa berperang sesama mereka, hancur, menjemput campur tangan asing. Rusia masuk, implikasi Rusia masuk dan negara kafir masuk. Akhirnya mereka jadikan sebagai negara Islam ini tempat memuaskan hawa nafsu. Ni janda-janda perang, tak ada pendapatan, lalu mereka menjadi pelacur. Dan satu kajian mereka buat di bumi Syria, dan perang yang melibatkan perang saudara sama orang Islam. Maka ramailah mati, tinggal perempuan-perempuan. Dan perempuan-perempuan ini terdesak dalam mencari makan, minum dan sebagainya. Tentera asing seperti Rusia khususnya mengambil kesempatan menjadikan mereka ini sebagai pelacur. Dikenali sebagai Baitul Da'arah atau Di'arah, rumah pelacuran. Ini maksawi ataupun kesedihan umat Islam. Kita tengok mana manfaatnya pada umat Islam atas musibah ini. Tuan-tuan sekalian, zahir musibah ini kita nampak seperti kemenangan orang kafir. Dan kita nampak sebagai satu bentuk kelemahan umat Islam yang amat ketat. Tapi hakikatnya tidak. Tiada musibah yang menimpa umat Islam melainkan baik. Apa baiknya? Tetapi bila
negara Islam ni perang dan sebagainya, maka dia ada laji'in. Laji'in ni kita panggil pelarian perang. Dan negara-negara kafir yang membuat onar tadi, mereka terpaksa menerima pelarian perang ini. Kadang mereka bercakap tentang kebebasan, bercakap tentang menjaga manusia dan sebagainya. Akhirnya orang Islam boleh masuk ke negara-negara Eropah. Menjadi sebab kepada pengembangan Islam. Terbinanya masjid-masjid di Eropah. Dan umat Islam, kerana mereka datang daripada keluarga susah, kerana sentiasa disebut yang susahlah yang mencipta kekayaan. Lalu mereka menjadi saudagar besar di negara-negara orang kafir. Hatta beberapa buah negara kafir yang antara orang-orang kayanya terdiri pada orang Islam, berpangkat bilioner. Asalnya pelarian perang, bilioner. Seperti di Jerman, seperti di banyak negara-negara Eropah. Maka umat Islam datang, masuk. Bagaimana mereka pergi ke Amerika dan sebagainya. Lalu mereka mewujudkan komuniti Islam dan mewujudkan dakwah Islam. Dan generasi yang lahir setelah itu generasi yang jauh lebih, yang kita katakan menjadi jauh lebih kuat secara warga negaranya. Kerana sebelum ini kewargaan sebagai pelarian perang, datang generasi yang kedua, ia warga negara sebenar. Akhirnya mereka menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropah. Akhirnya sebahagian negara-negara bukan Islam, datuk bandarnya orang Islam. Dan yang pegang sekian-sekian orang Islam. Maka ini yang kita sebut kebaikannya. Islam tersebar di bumi Eropah melalui golongan ini, yang disebut mangsa perang. Di sebalik musibah umat Islam, dia akan menjadi manfaat pada umat Islam. Kayaknya tidak. Suatu hari nanti kita akan lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bagaimana Islam akan masuk setiap rumah. Wa imma rumah batu, wa imma rumah kayu, wa imma kemah. Cahaya Islam akan masuk dengan pelbagai cara. Akhirnya suatu hari nanti tidak mustahil di setiap rumah di Eropah ada orang Islam. Wa imma anak dia, wa imma kakak dia, wa imma abang dia, wa imma orang yang jadi penyebab kepada berkembangnya Islam dalam keluarga tersebut. Baik, ini cerita bagaimana manfaat. Baik, kita pergi kepada individu. Tadi kita sebut secara umum negara. Bila mana kita benar-benar bertakwa pada Allah, menyebut nama Allah, membesarkan Allah, mengesakan Allah, dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah, nescaya Allah jadikan semua musibah yang menimpa kita nikmat, kebaikan. Wa imma sakit, wa imma kita rugi dan berniaga, wa imma kita kehilangan keluarga yang kita sayang, kita cinta. Dek keempat perkara ini dia menjadi suatu nikmat. Bagaimana? Kalau tadi kita cerita bagaimana api yang sifatnya panas membakar badan, akhirnya dia menjadi nikmat kedinginan kepada Ibrahim AS. Kita zahir nampak kalau dibuang kerja itu musibah. Buang kerja, keadaan anak kita kecil lagi masih sekolah, dan keadaan kita perlukan duit, kita pun tak berapa sihat. Tapi bila kita melazimi empat perkara tadi, maka asbab kita berhenti kerja lah, kita tak jadi tokeh. Kita nak berjaya dengan acuan kita sendiri, dengan masa yang kita miliki. Akhirnya Masya Allah, dulu kerja gaji 2,000, sekarang tokeh gaji 3-4 ribu. Dan masa kita milik. Kita milik, bukan orang yang arahkan. Akhirnya kata Allah, rupanya musibah tadi untuk menjemput rezeki yang hebat ini. Maka semua benda yang berlaku pada orang beriman, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ajaban li amrin mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar, fa kana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar, fa kana khairan lahu. Wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Aneh urusan orang beriman. Apa pun yang berlaku kepadanya baik untuknya. Dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang beriman. Bila dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka baik untuknya. Bila dia mendapat musibah, maka dia bersabar, maka baik untuknya. Akhirnya kita dapat apa yang paling baik, pahala dan redha Allah SWT. Baik, itu tentang bagaimana menghadapi ujian dan bagaimana nak jadi ujian itu sebagai nikmat dengan melakukan empat perkara. Iltizam, lazimi, insya-Allah tidak ada satu pun musibah itu bersifat musibah, melainkan ia nikmat. Melainkan kita seperti menunggu hadiah misteri dari Allah. Balik musibah ni apa hadiah misterinya? Ada hadiah. Umpama ujian yang kita lalui,
yang berakhir dengan trofi kemenangan dan kebanggaan. Itu orang beriman. Ujian-ujian ini untuk Allah berikan kepada kita trofi kemenangan. Untuk Allah berikan kepada kita trofi kemuliaan, izzah, bukan keredaan Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, adab itu mesti. Adab dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut adab dengan Allah, apa kita faham? Kita tahu adab tu terbagi pada 3. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab dengan makhluk yang lain. Wa imma makhluk tu nama manusia atau jin. Apa maksud adab? Kalau kita sebut budak ni beradab, budak ni tak beradab. Kita kata budak ni beradab budak ni. Bila kita melihat kebaikan pada dia, kita lihat kelembutan bicaranya dan kelembutan dalam muamalahnya dengan kita. Dia hormat kita kata beradab dia. Kalau orang tu kata ni menantu beradab, kalau dia mak mentua, ni menantu saya beradab sungguh Ustaz, jadi pasti dia bila buat sesuatu, buat benda yang mak mentua dia suka, dia minta izin, mak saya nak tolong masak boleh? Minta izin. Dan bila dia buat kerja rapi, dia hormat tuan rumah, maka dia anggap menantu beradab. Dan kalau kita sebut orang ni tak beradab dia tu, maka pasti dia melanggar peraturan kita buat. Atau peraturan yang menjadi uruf. Datang, jumpa, tak tengok orang, salam pun tidak, tak beradab tu dia. Tanya khabar pun tidak, tak beradab. Bagaimana tuan-tuan kata orang yang datang rumah sebagai tetamu paling beradab? Pernah tak kita dapat tetamu paling beradab? Dan pernah tak kita dapat tamu tak beradab? Kita dapat tetamu beradab, dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Kemudian dia dengan senyumnya, kita nampak adab tamu. Kemudian dengan minta izin, boleh saya masuk? Boleh saya jumpa sekejap, saya nak masuk? Misalnya. Atau dari tadi dia berjanji nak datang pukul 8, dia melazimi pukul 8, kata beradab. Ni janji pukul 8, pagi 8 malam baru sampai. Tak beradab, tak hormat orang masa. Dia masuk dan dia pun duduk. Kita tengok dia duduk, cara dia duduk beradab. Tak ada silang kaki, tak adalah terus menyenggeng. Dia duduk sebagaimana duduk sepatut dia duduk sebagai tetamu. Dan matanya tunduk, taklah liar sana, liar sini. Dan soalan yang ditujukan pada kita juga soalan-soalan yang menunjukkan dia seorang yang beradab. Soalan-soalan dia. Tanya apa khabar, sihat? Terima kasih kerana terima saya sebagai tetamu. Terima kasih kerana lapangkan waktu. Maaflah kerana menyinggung, menyibukkan. Maaflah kalau saya menyusahkan. Ini adab. Maka kita dia beradab. Bila dia beradab, kita menjawab dengan baik. Tak, awak tak menyusahkan. Saya suka awak datang. Kalau boleh, biar awak duduk sini. Ada tuan rumah. Suka. Kemudian tuan rumah kata, saya nak angkat makan nasi. Tak payah, susah-susah. Saya dah kenyang. Beradab lagi dia. Tapi kalau tuan rumah kata, saya nak angkat makan nasi. Eloklah tu, kalau boleh biar nasi berani. Kambing kuzi. Ingat ni kedai makan ke apa? Kita pun lawan, tak beradab. Dah order. Dan bila letak makanan, kita tengok dia beradab. Bila dia makan dan dia puji, sedap makanan apa ni. Jarang saya jumpa beradab. Tapi kalau dia makan, tak sedap lah. Siapa masak ni? Tak sedap ni. Nampak dia tak beradab. Dia cuba menghina. Adab satu benda maklum. Hatta saya katakan nak mendefinisikan adab, adalah satu benda yang kita terima benda tu baik, maka kita akan anggap tu beradab. Kita terima itu baik kerana dia melazimi satu peraturan umum, kita panggil. Kita kan ada peraturan umum. Yang kedua, peraturan khusus untuk diri kita. Saya suka orang ni, dia tak tanya-tanya banyak tentang saya. Ni datang tanya, khabar Ustaz sihat? Ustaz berat berapa kilo? Soalan dia. Berat dia tanya kita. Ustaz tinggi berapa sentimeter? Tinggi pula dia tanya. Benda-benda kita menceroboh privasi kita. Kita tak suka. Tapi kalau dia dah rapat dengan kita lain. Sebab tu bila saya sebut adab, dia perlu mematuhi pertama, dipanggil peraturan umum. Yang kedua, peraturan khusus kita. Saya ada peraturan khusus saya. Tuan-tuan semua ada peraturan khusus. Dan ia mungkin berbeza antara orang dengan orang. Ada orang, dia tak suka kita terus tunjuk macam mesra. Tak nak. Dia nak suruh kita biar nampak skema sikit. Tanya, jawab kita nak. Dan ada orang, dia punya privasi dia, dia suka orang bila bercakap tunjuk mesra. Ia bergantung pada orang.
Adab umum perlu dipatuhi. Adab khusus mengenali orang tu. Adab khusus. Ada orang bila dia nak jumpa orang, dia tak suka jumpa rumah dia. Maka dia akan bawa tempat lain, kedai makan ke, dia mungkin bawa pejabat dia, tapi dia tak, bagi dia rumah dia terlalu privacy. Bagaimanapun bagus orang tu, dia tak mungkin ajak. Melainkan kalau kaum keluarganya sendiri. Ya mungkin sebab rumah dia kecil, mungkinlah ada benda-benda yang dia tak nak tetamu-tetamu dia mengganggu privasi dia. Jadi kalau nak jumpa dia, dia tak okey jumpa kat pejabat. Tapi saya nak ke rumah dia, tak boleh pejabat. Tak, saya nak ke rumah juga. Maka dia mula melanggar privasi. Akhirnya dia datang juga ke rumah kita. Assalamualaikum. Kita tak akan layan. Sebab dia tak beradab. Dia dah mengganggu privasi kita. Jadi adab, dia ada peraturan umum. Dia ada peraturan khusus antara kita dengan dia. Kita nak bicara di sini ialah adab dengan Allah, bukan adab dengan makhluk. Sebab kita dah sebut adab ni ada 3. Adab dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, adab dengan makhluk. Dan semua adab berpunca semuanya daripada adab kita dengan Allah. Bila benar adab kita dengan Allah, maka itu dia punya sumbernya, maka turun kepada adab kepada Rasulullah SAW. Dan turun kepada adab dengan makhluknya. Kerana Allah tidak perintahkan kita bermuamalah dengan makhluk melainkan dengan terbaik. Sebab tuan-tuan yang kita tahu macam nak baik dengan orang-orang, kan Allah ajar kita. Beri salamnya, senyumnya. Dan segala benda yang Allah ajar pada kita. Menghormati, tidak membunuh, tidak menganiaya, tidak mengambil harta, tidak mengutuk dia, tidak memanggil dia dengan nama yang tidak baik. Allah sebut dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Janganlah wanita itu menghina wanita yang lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jangan kamu letak gelarang yang bukan-bukan. Jangan kamu panggil panggilan yang dia tak suka. Itu seburuk-buruk kufur sesudah iman. Allah ajar kita, jangan pandai-pandai nak letak gelarang ke orang. Dia panggil dia mak hitam lah, mak sepana lah. Suka-suka kita letak gelaran, sehingga marah. Hanya kita tengok dia pegang sepana ni, mak sepana tu. Dia pegang je tempoyak, mak tempoyak. Ini perbuatan buruk dan diharamkan. Letak gelaran khususnya bila dia marah. Orangnya marah. Kalau orang tu senyum, dia tak marah, kita tak apa dah. Dia suka orang panggil dia mak sepana, misalnya. Dia suka orang panggil dia mang tempoyak. Dia suka. Tapi bila kita letak gelaran, hati-hati. Kalau dia tak suka, lalu gelaran tu melekat pada dia, bayangkan kita dapat dosa jariah tu sepanjang dia hidup dan sepanjang nama digunakan. Kita panggil dia mak tempayan, dia tak suka. Mentang-mentang badan dia bulat sikit, mak tempayang kita panggil. Lekat orang panggil dia tempayang, pas tempayang. Dia marah, mak dia marah, ayah dia marah, adik-beradik dia malu. Abang kau yang mana yang mak tempayang tu? Malu. Yang letak gelaran tu berdosa, yang memanggilnya berdosa. Tapi yang meletak gelarang itu mewarisi dosa yang berpanjangan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk contoh tak baik, dia mendapat dosanya dan dosa yang orang ikut perbuatan tidak baiknya, jahat. Lepas tu tuan-tuan, hati-hati kita letak gelarang. Gelarang-gelarang ini Allah dah sebut bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ini seburuk-buruk kefasikan sesudah iman. Yang dia buat tu fasik. Jadi kita mengetahui adab dengan makhluk melalui adab kita dengan Allah. Baik, kita nak bicara tentang adab dengan Allah. Ada pun adab dengan Nabi SAW, adab dengan makhluk mungkin dalam perbicaraan yang lain. Baik, adab dengan Allah. Lihat para arif bagaimana dia beradab dengan Allah. Dia melihat adab itu satu kemestian sebagaimana kemestian taubat bagi orang berdosa. Adab suatu benda yang merupakan lebihan. Umpama begini. Umpama tuan-tuan, kalau satu mil, satu hidangan yang diminta, kalau seorang katakan seorang pembeli, dia pun tunjuk, saya nak nasi ni, jenis nasi kandar ni, nasi kuah ni sikit, ayam seketul, telur masing satu, ni telur sotong sikit, misalnya tunjuk.
Maka yang memberi ini, dia beri apa yang di requirementkan, dituntut. Ini kemudian dilebihkan. Ya adab dia dilebihkan. Minta keluar sikit, dia tak keluar. Lebih banyak. Minta sotong seekor, letak 2 ekor. Tak seekor ni saya bagi, bukan bayar. Minta timung 4-5 timung misalnya. Bila dia beri lebih tu, dia beradab. Allah Ta'ala suruh kita solat 5 waktu. Kita faham? Solat 5 waktu, semua jelas. Tapi orang yang beradab, dia akan beri lebih. Solat sunatnya sekali. Apakah cukup dengan solat 5 waktu? Dia tak rasa dia cukup. Maka dia lakukan solat sunatnya. Orang yang beradab, bila mana dia solat sebagai contoh. Ni solat. Bagi orang biasa, bila dia memenuhi rukun syarat, cukuplah, dah sah. Sebab perbicaraan dia tentang sah atau tak sah. Sah tak semayang saya? Sah. Tapi orang beradab, dia membicarakan kesempurnaan. Dia bukan bicara sah tak sah. Sah tu memang dalam poket dia. Tapi kesempurnaan. Sebab dibimbang solatnya tidak menatijahkan yang baik. Sebab itu kata Hasan Basri, salatun bila khusyu'in ilal uqubati akrabu. Solat kalau tak khusyuk, hukumannya lebih dekat berbanding pahalanya. Dia melihat nilai solat pada khusyuknya, bukan pada menjaga rukun dan syaratnya sebagaimana orang awam macam kita tengok. Kita kan asalkan memenuhi rukun syarat, sah dah sembahyang. Dah masuk waktu, dah ngadap kiblat, pakai yang bersih, kita pun berdiri dengan niat, dengan takbir Allahu Akbar, terus melazimi tamakninah dan segala rukun-rukun solatnya. Okay, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, selesai. Tapi dalam solat tadi, dalam pelaksanaan solat tadi, apakah ada adab-adabnya? Bahawa kita tidak menyebut melainkan Allah, kita tak ingat melainkan Allah. Waktu kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya padamu aku sembah. Ya Allah, tidak ada yang lain untuk aku minta pertolongan melainkan padamu, ya Allah. Itu yang kita tutur dan itu kita fahami. Dan itu nanti bila kita keluar masjid, kita melazimi. Saya hanya minta tolong dengan Allah. Hati saya dengan Allah. Maka orang yang sekadar melaksanakan minimum ibadat, dia memahami, dia akan belajar rukun syarat. Syarat sah solat, rukun solat. And then, hukumannya sah ke batal? Sah, jaya. Tapi orang beradab, dia tak bicara yang tu. Dia bicara kesempurnaan solat. Dia bicara tentang bagaimana solat tadi menghasilkan natijah. Kalau kita buat kerja, kita nak natijah. Natijah dia yang baik. Solat, apa natijah dia? Bila mana solat dilakukan dengan penuh adab, dia akan menatijahkan kita benci pada kemungkaran. Haji, apa natijahnya? Bila benar haji kita, natijahnya ialah kita berkelakuan baik pada seluruh makhluk Allah. Sebab kita telah mengiktiraf persamaan kita dengan orang lain, dengan pakaian putih kita. Bila mana kita zakat, maka apakah dia punya natijahnya? Kita tidak cinta harta. Dan hati kita makin kasih untuk melakukan ketaatan. Sebab bila Allah ambil harta kita melalui zakat dengan 2 tujuan. Pertama, untuk sucikan harta. Yang kedua, untuk sucikan hati kita daripada ikatan pada harta. Sebab itu orang yang menjaga zakat, dia pasti akan bersedekah. Orang yang memang diiltizam dengan zakat, jaga, dia pasti akan suka baginya untuk dia bersedekah. Yang zakat-zakat, sedekah-sedekah. Kenapa? Natijahnya tercapai. Kalau kita bertahajud malam hari, apa natijah? Menjadikan kita ikhlas. Sebab kita buat ibadat orang tak nampak. Akhirnya sampai peringkat amalan sembunyi lebih kita suka daripada amalan terang-terangan. Orang menyebut kejahatan kita lebih kita suka daripada orang sebut kebaikan kita. Kenapa? Sebut kebaikan kita takut rosak. Kalau disebut kejahatan kita, maka dengan tu kita tahu kelemahan, kekurangan untuk kita baiki. Kita sampai satu peringkat. Jadi kalau orang depan-depan kita puji, kita tak seronok. Kita tak selesa betul. Sebagaimana orang lain tak selesa bila sebut keburukan. Maka kalau kita orang sebut kebaikan, kita macam selesa, kita bimbang, itu boleh merosakkan amalan. Akan datang riak kita, sombong kita. Maka di sini yang kita sebut adab. Baik, untuk beradab dengan Allah, bila Syekh Abdul Qadir sebut,
adab ni satu kemestian. Bagaimana taubat, bagaimana berdosa. Sebab dia kata, siapa yang bergaul dengan orang besar-besar, bergaul dengan raja, antara benda dia kena jaga ialah adab. Hatta bahasa pun lain. Dia tak kata aku dengan, ada orang cakap sultan aku mu. Dia mula cakap patik. Patik tu tanda adab. Dia mula kata hamba. Hamba rasa. Dia mula panggil yang dia itu tuanku. Tuanku sultan. Ya tuanku. Ungkapannya baik pada yang ditutupkan dan dia merendahkan dirinya yang bertutur. Sebab dia beradab. Syekh Abdul Qadir suruh kita, kalau kita duduk depan dengan orang besar-besar ni, macam mana cara kita? Beradab lah. Tak bergerak. Ni kalau duduk kursi depan tak gerak, tidur pun tak berani. Duduk tegak dah kursi. Sebab kita dalam majlis raja. Dia tengok. Tuan pernah tengok ni apa ni, majlis penganugerahan pingat. Tengok. Ada tak yang agak-agak tidur macam tu? Semua tegak. Yang dah tua-tua pun tahan semua tahan. Ada sahabat saya seorang, dia dapatlah keluaran datuk. Cerita sikit. Kata, Syekh, kita nak kencing pun tahan, Syekh. Sebab apa? Hormat majlis. Tak boleh masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ini dengan kuliah 10 kali keluar masuk. Masuk. Sekejap masuk. Sekejap masuk tengok anak kucing kat luar. Masuk balik. Kejap tengok akut botol hilang. Masuk balik. Kejap keluar tengok slipper kot hilang. Kejap keluar je. Ni yang duduk majlis ni, dia kata, saya nak kencing ni, saya tahan ni, bengkak ni. Sebab apa? Jangan keluar. Duduk tegak sampai habis buat kandungan pinggan. Macam tu dijaga. Kenapa? Adab. Lihat adab. Sebab itu, bila ada seorang, dia tanya Sufyan Ats-Tsauri, dengan berkata, macam mana adab kita dengan Allah? Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, suka tak kamu bercakap satu benda tentang sultan di hadapan orang yang memang ejen sultan, SB sultan, berani tak kita cakap bukan-bukan? Berani tak? Cakap bukan-bukan depan ni, dia akan beritahu ke sultan kita cakap apa. Kita nampak dia terus tutup mulut, jangan, dia ni cakap sultan. Sedangkan kita lupa, yang kita cakap, kita buat ada ejen ataupun ada yang menyampaikan pada Allah, malaikat. Kadang kita ni ada malaikat raqib atid. Saya sebut tadi, macam kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau depan kita ada yang setiap kali benda bercakap dia akan report dekat sultan, kita takut tak bercakap depan dia? Kita jaga tak bahasa, laras bahasa kita? Pasti jaga. Nanti angkat adi mati kita, takut kita. Sedangkan tuan-tuan, di sisi kita malaikat yang akan menyampaikan pada Allah. Walaupun tak sampai pun Allah tahu. Cuma kita nak bagi satu takrib, satu analogi supaya orang tu perasan benda ni. Kita ni di sisi kita, ada orang yang akan angkat report, buat laporan perbuatan kita pada Allah. Ya, malaikat raqib dan atid. Kita duduk seorang-seorang buat benda tak betul, duduk seorang-seorang buat maksiat, seorang-seorang dalam bilik itu ini. Tak tahu ke kita bahawa ada orang di sisi kita, ada makhluk Allah di sisi kita yang akan sampaikan pada Allah. Bahkan kalau kita lebih tinggi iman, kita tahu Allah melihat kita. Allah paling tak suka bila seorang buat maksiat ketika bersendirian. Kerana apa? Kan dia tidak memuliakan penglihatan Allah padanya. Dia macam tak ada, tak, Allah tak tengok. Dia depan orang pandai pula dia jaga diri dia. Belakang dia buat benda yang dilupa Allah lebih muka. Lepas tu hati-hati maksiat ketika bersendirian. Kan itulah punca kepada su'ul khatimah. Tu ada orang kita nampak bagus depan orang ni, warak, soleh. Tiba-tiba kita lihat bila mati su'ul khatimah. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia ada amalan tak baik ketika mana dia bersendirian dengan Tuhan. Ada orang pula kita tengok teruk dia ni, tiba-tiba matinya husnul khatimah, baik, kerana dia ada rahsia yang baik di sisi Allah. Dia ada rahsia yang baik, yang ketika mana dia bersendirian, dia benar-benar insaf. Sebab dia tahu orang tak akan muliakan dia, orang tak akan hormat dia, tapi dia si Allah, merendahkan diri kepadanya, mengadu padanya. Maka itu rahsia dia dengan Allah, sehingga Allah matikan dia dengan husnul khatimah. Yang ni pula nampak baik, tapi kenapa su'ul khatimah?
Kerana ketika mana dia bersendirian, dia melakukan kemaksiat. Sebab tu takutlah maksiat bersendirian tu. Kita rasa bila seorang bebas nak buat apa-apa, jangan. Ada, bukan sekadar kita kata Allah melihatnya. Ni malaikat-malaikat yang mencatat, yang menulis. Oleh sebab itu, bila tidak benar kita adab dengan Allah, maka akan terlucut kita. Walaupun hebat, walau jasa kita banyak. Macam saya katakan, seorang depan sultan, dia sekali je tergelincir adab dia, habis dia. Tergelincir adab dia. Ni sultan panggil tak datang dia. Tak datang, turun kena pecat. Tak kira awak ni mufti ke, awak ni menteri besar ke, sekian-sekian. Sultan panggil sekali, dia tak, bukan kata tak datang, tak angkat telefon, teruk kena. Sekali je dia buat. Walaupun selama ni angkat. Sekali tu telefon tak angkat, agak-agak kena macam mana? Tuan-tuan dapat bayangkan. Walau dah berjasanya banyak, tapi hari tu bila sultan telefon, dia tak nak angkat. Atau dia tak angkat. Dan dia pun tak call balik. Agak-agak macam mana akibat dia kena. Ni kalau ada jawatan tinggi mana pun kena pecat. Kerana kemarahan. Walau dia dah berjasa banyak. Tapi dah cerita adab. Kita tuan-tuan bila tergelincir adab kita dengan Allah, tak cepat kita istighfar, tak cepat kita taubat, maka kita kalau sebelum ini berada pada kedudukan yang baik di sisi Allah, mungkin tergelincir jatuh balik. Jadi macam dang ular, nak tamak dah, turun balik. Dalam 99 dia boleh turun sampai 2, nombor 2 balik. Akhirnya orang bila kita ni, bila antara sebab kita jemu dalam ibadat, kerana berlaku penurunan darjat kita di sisi Allah. Tentang gini, kalau kita sebut zaman budak-budak kita main dang ular ni lah, dang ular. Kita kan mula semangat. Lepas tu turun tangga. Bila turun tangga, down saja Allah. Turun balik. Semangat balik. Turun balik. Kawan kita habis belakang ni habis. Lain malah aku main, kita dah jemu. Antara sebab kadang-kadang kenapa saya jemu baca Quran, saya jadi jemu buat ni. Antara, kita tak kata ini mutlak, ini antara. Kerana kedudukan kita diturunkan oleh Allah. Kenapa kedudukan kita diturunkan oleh Allah? Sebab ada sesuatu maksiat kita buat. Akhirnya kita jemu. Padahal kita selama ni, kalau witir tu rajin, pukul 4.30 dah buat witir, kadang pukul 4, kadang pukul 3. Kita selama ni Quran Masya Allah 2 juzuk sehari, tapi dia datang hari, Masya Allah malahnya baca, baru setengah juzuk, nak boleh habis. Biasa duk zikir 1000 kali ke, tak berapa nak dah zikir. Kadang menuntut ilmu, maghrib isyak tak tinggal, dah malas dah, maghrib malas dah. Tinggal untuk subuh tu, kadang subuh malas dah. Dia mari malas belaka ni, jemu, bosan. Kenapa? Antara, kita sebut antara. Bila kedudukan kita ni diturunkan. Tuan-tuan, orang yang jadi majikan, dia tengok pekerjanya berada pada satu pangkat, kemudian turunkan pangkat dia, agak-agak semangat lagi tak kerja. Kita ada pekerja, kita turunkan pangkat dia, atau turunkan gaji dia sikit. Awak ni, saya tengok saya tak perhatikan awak, gaji saya turun RM10, dia pun lemah, down. Seketika dia lemah, seketika dia akan merasa bosan. Itulah ceritanya bila kita dalam ibadat pada Allah, tiba-tiba datang jemu, datang baik, kerana darjat kita telah diturunkan. Tanda kita dulu mungkin dalam tahap ni di sisi Allah, lepas tu diturunkan kerana maksiat tertentu, kerana perbuatan tertentu. Maka kesan daripada penurunan kedudukan kita di sisi Allah, maka kita makin lemah. Sebab orang bila dekat dengan Allah, Allah sentiasa tambah semangat dia. Itu semangat dia makin turun, makin semangat. Kenapa? Dia tahu dia sudah hampir ke garisan penamat. Tidakkah kita lihat orang berlari, kalau dah nampak garisan penamat, dia akan lagi kuat pecut. Tak ada dekat tu dia pun relax lah. Tak mungkin. Dia akan beri semua yang dia ada. Tanda bila Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, kita dapati daripada semangat kita. Semangat. Makin lama kita makin bersemangat untuk ilmu, bersemangat ibadat, bersemangat baca Quran, bersemangat berzikir, bersemangat mengumpulkan kawan-kawan yang baik, bersemangat untuk benda baik. Kita tahu ketika itu Allah sedang angkat darjat kita. Maka sentiasa kita iltizam dengan semangat tadi. Sebab itu yang boleh membangkitkan semangat kita, paling kuat membangkitkan semangat, sebagaimana kata Abu Ali Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu, ialah ingat mati.
Itu memang pembangkit semangat. Ingat mati. Dan pelemah semangat, lupa mati. Kan tu orang bila dia ingat mati, maka dia apa dia buat? Dia akan segera bertaubat. Lagi dia akan bersemangat dalam buat ibadat. Bila orang tu dia ingat mati, bila dia berdosa, dia akan cepat-cepat taubat. Sebab dah tahu nak mati ni. Dan dia akan sentiasa bersemangat dalam ibadat kepada Allah. Semangat. Dia tak akan bertunggu-tunggu, bertempoh-tempoh. Kalau dia tahu mati tak lama. Tuan-tuan, kalau kita tahu mati lagi 3-4 bulan, misalnya, kita buat apa? Bersemangat. Kita dah nak jumpa Allah. Oleh sebab itulah, kita perlu tahu bagaimana turun dan naiknya darjat kita. Allah Ta'ala beri alamat. Macam saya katakan, memanglah Allah sembunyikan bila kiamat, tapi Allah tunjukkan tanda kiamat. Memanglah Allah sembunyikan rezeki kita, berapa kita dapat, tapi Allah tunjuk tanda-tanda kita nak dapat rezeki. Allah tunjuk. Dan semua, even jodoh itu, jodoh kita, dalam ilmu Allah, kita pun tahu siapa jodoh kita. Tapi Allah tunjuk tanda-tandanya. Akhirnya kita suka tengok dia. Dia pun suka tengok kita. Jodoh kita. Jodoh kita. Kita pun nak tahu kalau dulu, sebelum kita kahwin, siapa jodoh kita. Tak ada orang tahu siapa jodoh dia. Rahsia Allah. Jodoh itu rahsia Allah. Tapi Allah pun tunjuk alamatnya. Alamat kita nak kahwin. Datanglah keinginan kita tertentu. Sehingga setiap pandangan. Ya, bayangkan tuan-tuan, hebatnya takdir Allah. Kita tengokkan beribu perempuan. Tapi yang melekat kita seorang menjadi isteri kita. Yang perempuan ni beribu lelaki dia jumpa. Jumpa dekat mall, jumpa. Tapi yang lekat ni suami dia. Pandangan yang Allah jadikan asbab jodoh. Padahal ni tengok semua, kalau orang kerjanya cashier perempuan, dia pelanggan beribu. Tiba yang seorang tu lekat dengan dia. Menjadi jodoh dia. Allah tunjukkan tanda alamat. Ni tengok debol lain macam ni. Kalau lelaki ni getar tulang rusuk lain macam getar ni. Artinya Allah tunjuk tanda. Orang arif billah, orang dekat dengan Allah. Macam mana? Memang kita tak tahu kedudukan kita di sisi Allah, itu rahsia. Tapi ada tanda. Kita pun tuan-tuan tak tahu mati bila, tapi ada tanda. Tidak pernah orang mengingkari tanda. Sebagaimana kita katakan, kita tak tahu kiamat bila, tapi ada tanda. Kita tak tahu hujan bila, tapi ada tanda. Dengar tiupan angin dah ni, macam nak hujan ni. Tanda. Mungkin tak hujan, tapi tanda tu kuat. Jadi kalau nak tahu tanda kita naik di sisi Allah, semangat dalam ibadat. Kalau sikit nak tahu tanda turun, mula jemu. Mulalah slow dah. Dulu punya rajin. Dulu macam budak sekolah pergi kuliah, rajin. Pancur, sekarang dah tak. Sekarang dah kurang dah. Jauh-jauh. Tengoklah kalau dang-dang, tak dang, sudah. Dia nampak macam itu satu kemuliaan dia. Dia lupa dia telah menurunkan darjat di sini. Yang paling bala dan musibah. Sesuatu yang baik yang kita tinggalkan, kita tak rasa apa-apa. Itu bala besar. Padahal benda dulu yang kita buat tu baik, tapi kita tinggalkan, dan kita tak rasa apa-apa yang kita tinggalkan. Dulu punya rajin qiyam, mula sekarang tak qiyam, tapi tak rasa apa-apa. Ya Allah balakan kita sampai tak rasa apa-apa kemuliaan. Dulu punya rajin ngaji Quran, sekarang tak rajin ngaji, tapi dia tak rasa salah apa. Dulu punya rajin ke kuliah, kemudian tak rajin, dia tak rasa itu salah. Kenapa? Dia sudah dihijab. Dia sudah dihijab sehingga dia tak rasa apa-apa. Sebab itu kebaikan ni, tuan-tuan, kita tinggal sekali, dia sampai kita rasa terbiasa, tinggal habis kita. Kejahatan pun sama, kita buat sekali, sampai terbiasa buat jahat, maka habis kita. Ni dalam bahasa ayat orang tua dia panggil tutup buku. Masuk tutup buku ni, tak ada kata apa. Asal punya baik dekat, tiba jauh, tiba dah tak buat. Kita panggil ni macam tutup buku. Tapi dia tak sedar. Dia rasa macam biasa. Dia hidup pun macam biasa, makan, minum, tidur. Dan macam mana orang yang pernah berada pada kedudukan kebaikan yang Allah pilih, tiba ditinggalkan, dia tak rasa kehilangan. Tidak lain, tidak bukan, melainkan kerana hatinya mula ada ran. Bukan ran 95, bukan ran 97. Ran yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kalla bal rana ala kulubihim makan yaksibun. Jangan sekali-kali begitu. Bahkan hatinya ada ran yang menghijab disebabkan perbuatan dia. Sebab dia sendiri buat macam tu, maka jadi ran. Apa itu ran?
wrong ni sehingga kita tak nampak lagi yang baik tu baik, yang jahat tu jahat. Dia hilang penilaian. Tentang kita, bila kita beli sesuatu, kita akan pilih sebab ada penilaian dia. Ni buah ni bagus, ni tak bagus. Tapi kalau kita pakai cedok je, maknanya kita dah tak ada penilaian. Kita tuan-tuan beli ikan, kita tengok mana segar, mana tak segar, kita ada penilaian. Tapi kalau dah tak ada penilaian, pakai angkuk je, pecah perut ke, pecah mata, ambil. Artinya kita dah rosak. Penilaian kita rosak. Kita nilai sesuatu. Kita kalau jenis penimbang, letak sesuatu, tahu beratnya macam mana. Tapi kalau letak apa pun sama berat belaka, camlah penimbang tu rosak. Kan penimbang dia akan timbang kadar dia. Berat dia akan beritahu 80 kilo. Ni 60 kilo. Tapi kalau kita jumpa timbang, tuan-tuan letak semua 60 kilo dia letak, kita kata ni gila punya penimbang. Manusia macam tu juga. Kau tak tahu lagi kebaikan yang pernah dibuat tu kebaikan. Dia dah jadi macam penimbang yang gila. Tak tahu nilainya lagi. Walau satu ketika dahulu dia tahu nilai tu. Dia tahu nilai qiyamul, dia tahu nilai kuliah, dia tahu nilai majlis ilmu, dia tahu semua nilai. Tiba-tiba hari ni benda tu tak jadi lagi nilai, dia seperti penimbang yang rosak. Dia seperti orang yang tidak ada lagi penglihatan yang normal. Jarak jauh dekat sama. Sebab apa? Dah kelabu. Tak ada mata ni sihat. Kita tahu jarak jauh dekat. Jadi kita pun tahu nak potong kereta bila. Kalau mata dah kelabu, tak tahu jarak dekat, dan tu kereta pun tak boleh potong. Ni kalau potong pun boleh mati. Akhirnya statik kat situ. Perjalanan kita lambat. Demikian bila rosak. Oleh sebab itu bila kita bercakap tentang adab dengan Allah SWT, kita berkisahkan dalam hal kesungguhan dalam mengingati kematian. Kembali pada adab lagi kita sebut tentang bagaimana sultan. Di hadapan kita sultan, kita pasti takut pada orang yang angkat report apa yang kita cakap. Dan bersama kita malaikat. Kita patut takut apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Kerana ia akan sampai pada Allah SWT. Bukan kalau tanpa malaikat sekalipun, semua perbuatan kita diketahui oleh Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa memerhatikan kamu. Baik, adab dengan Allah, kata ulama, dia mesti berkisar kepada 3 asas penting dulu sebelum kita adab. Asas penting yang pertama ialah kita mesti kenal Allah dulu untuk kita dapat buat adab yang baik. Tentang kita kalau tak kenal orang tu, kita nak beradab dia macam mana? Kita nak tahu status dia CEO ke, dia Perdana Menteri ke, dia menteri. Kenalkan dia dulu dan kita tahu adab macam mana sesuai. Mengenali Allah, nama dan sifatnya, itu syarat pertama untuk seorang tu beradab. Yang kedua, kata ulama, mengenali agamanya, syariatnya, zahir dan batinnya, apa yang disukai, apa yang dibencinya. Seorang tidak mungkin beradab dengan Allah kalau tak tahu tentang syariat Allah. Yang ketiga, kata ulama, diri sentiasa bersedia, bersiap siaga untuk menerima segala kebenaran yang datang dari Tuhan. Ada 3 benda ni, maka beradab. Kenal Allah, nama dan sifatnya. 1. Kenal syariat Allah, zahir dan batinnya. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang Allah tak suka, melalui syariatnya. Dan yang ketiga, nafsun musta'iddatun, diri sentiasa bersedia, mutahayyi'atun, sentiasa prepare untuk buat benda ni. Baik, orang yang ada benda ni, maka dia mampu untuk beradab. Baik, apa dia nak beradab? Juga pertama-tama dia kena jaga 3 perkara asas dulu. Tadi pengetahuan dia sebelum dia beradab. Pengetahuan. Ini asas yang menjadi keutamaan dalam dia beradab. Sebelum kita mendetailkannya dan melihat kisah-kisah ulama, adab mereka dengan Allah dalam ibadat, adab mereka ketika baca Quran, adab mereka ketika bergaul dengan manusia, adab mereka ketika bersendirian, adab mereka ketika tidur, adab mereka ketika makan dan minum, semua ada. Tapi 3 asas penting yang lain pula. Macam mana pemeliharaan adab itu? Itu adab dipelihara dengan 3 perkara lain. Pertama, kata ulama, siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqisa. Dia sentiasa memelihara setiap amalannya, jangan ada yang merosakkannya. Sembahyang pelihara, jangan ada yang rosakkan sembahyang kita. Zakat kita jaga, jangan ada yang merosakkan zakat kita. Sedekah kena ada, jaga, jangan ada yang merosakkan sedekah kita.
Jangan bersedekah dengan barang buangan, barang yang tak boleh guna. Itu mengurangkan nilainya. Maka orang beradab dengan Allah, semua muamalah dalam ibadat, dia pastikan tidak ada perkara yang boleh merosakkannya. An yashubaha binaqisatin, bercampur dengan benda yang akan mengurangkan nilainya. Jadi kalau kita buat amalan, maka jangan riak, kerana ia akan menghilangkan nilainya. Puasa semua ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairi, sentiasa jaga hatinya jangan berpaling selain dari Allah. Hatinya jangan duk pandang, jangan duk tengok, melainkan kita tengok Allah dan pandang Allah. Apapun hati kita, Allah, Allah, Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang itu, Allah yang semua Allah. Siyanatu qalb, artinya kita sentiasa jaga hati. Siyanatu qalbi, dia jaga hati dia, an yaltafita ila ghairihi, jangan berpaling pada orang lain, jangan jatuh hati pada orang lain. Kata macam ginilah kalau kita kahwin, katakan kita kahwin, ataupun kalau seorang tu isteri ni hebatnya kat mana? Hatinya jangan berpaut lagi pada orang lain, pada kita je. Dia mungkin bermuamalah dengan orang lain sebab ya isteri kita, kerja dia misalnya memang muamalah dengan orang lain, kerja reception isteri kita ni. Isteri kita kerjanya bertemu dengan ramai lelaki, pekerjaan isteri kita. Jadi pegawai perhubungan awam ke, isteri kita mungkin kerja immigration ke, kerja custom ke, kerja bahagian front desk ni, yang duduk depan sekali duduk ngadap. Tapi hati dia tak pernah terikat dengan siapa melainkan suami dia. Memang pandangan dia tengok semua, tapi hati dia dengan suami. Sebab dia isteri yang baik. Walau datang lelaki cantik, handsome, apa, pandai tak, hati dia, suami dia. Itu saya bagi analogi contoh bagaimana orang beradab dengan Allah. Hati dia dengan Allah. Tuan-tuan, datanglah orang hebat tu, hebat. Nah, yang hebat itu Allah. Yang kaya itu Allah. Yang berkuasa itu Allah. Yang menentukan itu Allah. Datanglah orang ni kata, saya boleh bagi awak kerja, saya boleh bagi awak kerja. Yang beri kaya itu Allah. Saya boleh menyebabkan awak mati tu tak? Yang matikan saya Allah, awak. Hatinya, dia tahu siapa yang lebih berkuasa. Yang ketiga, siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yamkutuka alaihi. Dia sentiasa menjaga kehendaknya, jangan dia berkehendak pada benda yang Allah murka. Tentang kita manusia, makhluk yang punya kehendak. Kambing lembu itik, kehendak dia terbatas. Dia nak makan dia, itu je. Kita ni tuan-tuan macam-macam nak. Nak makan satu hal. Lagi apa benda kita nak? Nak rumah. Lagi nak apa lagi? Nak kereta. Nak tu berpuluh, beribu nak. Tak habis-habis nak. Tak pernah berhenti. Kalau kita tanya orang, awak nak apa? Saya nak ni je. Ya ke nak ni? Tak ada dalam lain. Benda lain tak nak. Saya nak ni je. Tapi bila dapat, dia nak benda lain pula. Dia nak benda lain pula. Makhluk lain. Makhluk lain, tuan-tuan. Bila dia beri daging, dia makan je daging tu. Kita dapat daging, kita betul, sos ada sos. Sos pula dia nak. Sudu lagi dia nak. Ni napkin. Ada napkin. Tisu lagi dia nak. Pinggang ni kenapa ni ada ni? Kita kata pecah ni, ada pinggang lain. Meja ni bergerak ada tak? Binatang dia minta pinggang nak makan. Pinggang, sudu, garpu. Tak, letak, pak makan. Ada kucing, waktu tuan-tuan pergi makan, dia bertengok, kenapa? Pinggang kotor, pinggang lain. Kita pun tukar pinggang. Dia termenung, kenapa? Sudu mana sudu? Tak, dia tak minta. Tuan-tuan letak, dia ngap. Kita, kalau letak dah ni. Letak ni teh panas. Air suam tak ada air suam. Minta air suam pula. Air suam. Teh panas. Lepas tu nak benda lain pula. Kita manusia berkehendak. Binatang dia tak ada kehendak. Sebab tu binatang, saya belum jumpa burung ada 2 rumah. Tak ada. Manusia banyak rumah saya dah jumpa. Ada tak burung dia ada 2 rumah? Sini sarang, sini satu sarang. Tak, dia satu je sarang. Telur situ dah habis. Kita rumah kat kampung lain. Rumah kat tempat kerja lain. Rumah kita kat lain pun lain. Dah banyak rumah. Sebab apa? Kita manusia berkehendak. Kita berkehendak. Tengok kasut kita berapa pasang sebab kehendak. Binatang, kasut dia kasut tu. 40 tahun pakai kasut tu. Lembu kasut tu dia pakai. Kaki dia tu lah. Kita tak Ustaz, masjid lain. Masjid selipar buruk tu Ustaz. Tu masjid. Sebab apa? Sebab kita akan khusyuk solat. Pula dah. Tak ada bawa selipar mahal ni, selipar 1,500. Masjid Ustaz, selipar yang agak-agak nak putus sikit lagi. Supaya apa? Hati kita tenang. Kalau pergi masjid pula, motor buruk. Buruk. Yang terseduk-seduk, batuk-batuk. Macam dia je batuk.
Naik motor batuk, sampailah ke masjid. Tapi kalau pergi kat lain lah, kereta besar, ni motor besar, ni kehendak. Baik, itu macam-macam cara isyak masing-masing. Baik, kita nak sebut tentang makna kehendak. Seorang yang bila beradab dengan Allah, dia cuma nak benda yang Allah tak murka. Atau kita nak macam-macam kan, jangan nak benda yang Allah murka. Saya nak pasang tatu, cari penyakit, itu Allah murka. Kehendak je Allah dah murka, jangan kata kamu buat. Saya nak tukar jantina, kehendak kamu dah Allah murka, jangan kata kamu buat. Saya rasa nak tipu orang, kehendak kamu Allah dah murka, jangan kata kalau kau betul kamu tipu orang. Kehendak kita, yang saya kata kita makhluk yang paling banyak punya kehendak, maka pastikan kehendak kita benda yang Allah tak marah. Jangan benda yang Allah murka. Setiap kali kita punya kehendak pada benda yang Allah murka, maka itu tanda kita tak beradab dengan Allah, walau belum buat lagi. Saya rasa nak tampar ni seorang, misalnya kehendak tu tak betul, saya rasa nak fitnah dia, kehendak Allah tak betul. Saya rasa nak jatuhkan reputasi dia, kehendak Allah dah tak betul. Tentu pastikan kehendak kita tu biar betul. Si isteri rasa nak lawang suami ni, kehendak Allah pun dah tak betul nak lawang suami. Si suami pula, aku tak nak beri nafkah bulan ni, kehendak pun dah tak betul. Malah aku balik rumah ni, biar padam muka dia seorang-seorang. Tuan-tuan, kehendak kita tu pun Allah marah. Kerana itu pastikan waktu mana kita punya kehendak, jangan benda yang Allah murka. Tuan-tuan nak apa-apa silakan. Saya nak kereta baru, nak tak apa, asalkan Allah tak murka. Saya nak kereta baru tapi beli cara riba, ni Allah murka lah. Tak usah, belum buat pun Allah dah marah. Awak tak beradab. Kan awak dah nak buat benda yang haram, pandai-pandai dah nak buat benda yang haram. Jangan. Kalau awak kata nak kereta, awak nak beli rumah, tak apa, ini kehendak yang baik, tapi pastikan awak nak buat loan yang baik, loan patuh syariah. Okey, silakan. Saya nak pergi mancingkan, silakan. Jangan sampai awak kehendak tadi menyebabkan tinggal solat itu dan ini. Tak, saya nak solat sana Ustaz. Okey, bagus. Artinya kehendak kita, jangan ada benda yang Allah murka. Kalau kita jaga tiga ni, kita beradab dengan Allah. Pertama, jaga ibadat kita, jangan ada yang merosakkan, satu. Yang kedua, jangan jaga hati kita, jangan berpaling melainkan pada Allah. Yang ketiga, jaga kehendak kita, jangan berkehendak pada benda yang Allah murka. Ini kita sebut tadi asas-asas dalam makna adab. Sebelum kita bicarakan adab secara detail, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.